أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Artinya, dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa, ayat yang ke-19. Para penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, kita berjumpa semula pada pagi ini membincangkan satu tajuk yang saya berasakan tuan-tuan dan puan boleh menyejukkan sedikit hati suami isteri. Boleh menyejukkan kepala kita sikit pada pagi yang mulia, pagi Isnin ini. Boleh tuan-tuan menampakkan pandangan jauh, pandangan dekat kita, ke mana kita nak bawa hala tuju hidup suami isteri, termasuk anak-anak yang disayang dan anak-anak yang dikasih dan anak-anak yang dicinta. Saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan, saudara mendirikan rumah tangga. Saya mendirikan rumah tangga 40 tahun lebih dah, saudara. Asasnya ialah mawaddatan warahmah, supaya kita dapat berkasih sayang dan kita dapat insya-Allah belas kasihan, memberikan gambaran belas kasihan kepada kedua-duanya, sama ada isteri atau suaminya, dalam konteks mawaddatan warahmah, supaya kita berkasih sayang, berlemah lembut dan bersimpati sentiasa kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, asasnya ialah kasih sayang. Kasih sayang seorang isteri kepada suami, kasih sayang seorang isteri kepada suami, kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak, dan yang lebih penting sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, ialah kasih sayang yang mesti dicurahkan daripada anak-anak kepada ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan dan puan, ya, nampaknya di akhir-akhir ini kebanyakannya rumah-rumah tangga kita, rumah kita tak dapat orang-orang yang seperti ini. Tak dapat suami yang berkasih sayang, minta maaf. Walaupun ada ramai, saya tahu ramai, tetapi ramai juga yang tidak masuk dalam kumpulan itu. Ramai juga isteri-isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami. Ramai juga tuan-tuan dan puan, mereka yang hidup dah kahwin 10 tahun, dah kahwin 20 tahun, 30 tahun. Rumahnya hanya satu cebisan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak aman pagi, tidak aman tengah hari, tidak aman petang dan tidak akan aman malam. Boleh di luar tuan-tuan kita senyum ketawa, balik di rumah tuan-tuan kita masam muka. Tuan-tuan, balik rumah kita merupakan seorang singa, seekor singa. Balik rumah kita merupakan seekor serigala dan sebagainya. Tapi di luar, di pejabat, di kilang, di mana tempat kerja kita pandai meraihkan dan diraihkan oleh sahabat-sahabat sekerja dengan kita. Dan inilah yang berlaku. Sebab itu, saudara, pagi ini sangat relevan, sangat relevan. Tuan-tuan, bila kita flash malam tadi, tuan-tuan, tajuk ini, ramai kita dapati orang-orang menelpon saya, tuan-tuan, sebutkan, ini masalah saudara saya, saudara apa ni, doktor, sebutkan begini. Para penonton, saya tak mampu nak menyebutkan kesemuanya sekali. Tetapi sebagai umumnya ialah, isteri dilayan seperti pembantu rumah. Isteri, ada sebahagian isteri, tuan-tuan dan puan, mungkin tidak ramai bilangannya, tapi ada isteri yang dilayan seperti pembantu rumah. Siapa dia pembantu rumah? Pembantu rumah biasanya orang yang tidak ada kaitan saudara dengan kita. Orang yang tidak ada kaitan darah dengan kita. Walaupun ada, tapi tak ramai begitu. Orang yang tidak ada kaitan perkahwinan dengan kita. Orang yang bekerja dengan kita atas dasar dia memberikan khidmat, dia memberikan titik peluhnya untuk ditukarkan dengan namanya bergaji, namanya duit, namanya upah. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Maknanya, dia datang tinggal atau tak tinggal di rumah kita, tuan-tuan, mendapat upah. Dia datang memberikan servis, memberikan khidmatnya daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. Kerana nak dapatkan upah sama ada mingguan atau bulanan, tuan-tuan dan puan. Ada yang dibayar sampai RM1,200, ada yang dibayar sebagai RM1,400. Tinggal di rumah kita, makannya percuma, tinggal tempat tinggalnya percuma, menikmati kita apa juga yang kita makan, dia makan, apa juga yang kita pakai, kadang-kadang untuk anak-anak, dia pun dapat pakai sama.
Kita keluar, dia bersama dengan kita. Kita berjalan, kita makan angin, dia bersama dengan kita. Dia tuan-tuan dan puan. Tetapi ada pula ketika-ketikanya orang-orang gaji yang sedemikian, pembantu rumah yang sedemikian, tuan-tuan dan puan, tidak dapat menyedari kehebatan ataupun keselesaan yang kita berikan kepada mereka. Ada yang lari malam, ada yang lari tinggalkan anak kecil begitu saja, tuan-tuan. Tinggalkan, lari, tinggalkan saja. Ambil satu teksi entah di mana, pergi rumah kawan dia, pergi rumah orang yang sponsor dia dulu, tinggalkan anak kecil begitu saja. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku seperti ini, tuan-tuan dan puan. Itu orang gaji, saya tak mau cerita. Yang saya nak cerita pagi ini ialah macam mana isteri dilayan seperti orang gaji. Isteri dilayan seperti pembantu rumah. Ini yang kita nak cerita petang ni. Itu yang nak kita cerita berpagi ni. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak sebut, saudara? Kenapa kita pilih tajuk ini? Tuan-tuan dengar, kenapa kita pilih tajuk ini? Kita pilih tajuk ini ialah disebabkan terdapat ramai isteri-isteri. Bila saya ada program, tuan-tuan, baru-baru ni kita ada program di Melaka daripada pukul 10 sampailah pukul 2 petang. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Nama program itulah Pendidikan Hujung Usia. Pendidikan usia kita buat di Masjid Alai Melaka. Alhamdulillah kehadiran dalam 200 orang dalam musim Covid ini pun mereka datang, mereka duduk mengikut SOP Covid di masjid yang telah diletakkan kepada masjid di mana-mana oleh Jabatan Islam Hal Ehwal Islam Melaka dan sebagainya, tuan-tuan, ataupun Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Tuan-tuan dan puan, kita duduk, kita bincang, alhamdulillah selama dekat 4 jam kita bincang, kita dengar rintihan-rintihan daripada wanita dan sebagainya. Kita dengar rintihan-rintihan mereka, saudara, insya-Allah. Dan kita dapat tahu bahawa ada di antara mereka yang datang mewakili mak dan ayahnya, dia tak datang tapi wakilkan mak dia. Mak dia datang, wakilkan mentua dia datang, tuan-tuan dan puan. Mak datang, mentua datang untuk menceritakan kepada kami, menceritakan kepada saya terutamanya tentang isi hati mereka. Apa dia? Isteri-isteri yang tidak datang diwakilkan kepada mak mentua, diwakilkan kepada mak sendiri datang dalam program itu untuk menceritakan kepada saya, nak cari jalan keluar. Apa dia? Isteri yang dilayan seperti pembantu rumah. Isteri yang dilayan seperti pembantu rumah. Macam mana layanannya, tuan-tuan? Layanannya kalau kita tengok ada 4 aspek layanan. Layanan fizikal. Sepatutnya, tuan-tuan, sepatutnya hak isteri kepada suami, tuan-tuan, hak isteri kepada suami. Untuk layanan fizikal ini kita menyediakan tempat kediaman, menyediakan makan minum, menyediakan pakaian dia, menyediakan kemudahan-kemudahan asas yang ada, yang sepatutnya, yang selayaknya suami kena menyediakan kepada isteri. Tuan-tuan, kita kena sediakan keperluan-keperluan ini kepada isteri, tuan-tuan dan puan, supaya isteri kita dapat menikmati kehidupan yang agaknya sesuai dengan tarafnya sebagai seorang isteri, sesuai dengan tarafnya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak, dan sebagai seorang isteri yang mengkhidmati suami. Itu dia. Apa dia tanggungjawabnya? Saya nak katakan, itu tanggungjawab biasa. Sediakan rumah, saya ulang balik. Sediakan makan minum, sediakan pakaian, sediakan transport, sediakan perubatan-perubatan kalau dia sakit, dan menyediakan keselamatannya. Selamat dalam rumah, selamat di luar rumah. Selamat bila berkeluar bersama dengan anak-anak, selamat menghantar anak ke sekolah, selamat balik, selamat pergi. Sudah tentunya dia memerlukan, tuan-tuan, kemudahan-kemudahan yang boleh membantu memberikan keselamatan. Ada kereta misalnya, kalau tak ada kereta pun motosikal je dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Ada basikalnya dalam kondisi yang baik. Tuan-tuan dan puan, kita hendak isteri kita berkhidmat kepada anak-anaknya, dengan perkhidmatan itu diberi dalam keadaan ada sikit keselesaan. Tadi, keretanya setakat yang adanya, motosikalnya setakat yang adanya, basikalnya setakat yang adanya. Itu fizikal. Macam mana pula satu lagi, tuan-tuan, mental ni. Apa dia yang patut diberikan oleh seorang suami kepada seorang isteri dari segi mental? Okey, tuan-tuan,
yang patut diberikan seorang suami kepada seorang isteri dari segi mentalnya ialah, tuan-tuan, kembangkan mentalnya, kembangkan intelektualnya, kembangkan akalnya. Kita nak bila isteri kita kahwin dengan kita, tuan-tuan, ada ruang untuk kita memperkembangkan, membangunkan kemampuan dan kebolehan mental isteri kita. Kalau misalnya, tuan-tuan, dulu dia kelulusan daripada SPM, kahwin dengan kita umur 23 tahun, setakat itu sahaja, maka bila kahwin dengan kita, kembangkan akalnya. Apa dia? Tengok kursus-kursus di taman-taman kita, kursus-kursus di luar taman kita, kursus-kursus kalau kita di Kuala Lumpur ni, Masjid Negara ada kursus, masjid-masjid tempatan ada kursus, masjid Qaryah ada kursus, masjid komuniti tempat kita tinggal ada kursus. Berbagai-bagai kursus, tuan-tuan. Dan kursus-kursus ini biasanya kursus yang berkaitan dengan fardu ain. Isteri kita kena diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengikuti kursus fardu ain dan mendidik anak, mendidik semuanya ahli-ahli dalam rumahnya. Paling tidaknya ada asas-asas fardu ain. Paling tidaknya isteri-isteri kita faham. Isteri kita faham, mak-mak kepada anak-anak ini faham apa dia bab taharah, apa dia bab bersuci. Kena faham apa jenis-jenis air. Kena faham macam mana nak mencuci. Kalau misalnya najis-najis berada dalam keadaan ini. Najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawassitah. Kena tahu ni. Kalau sebelum dia kahwin, tuan-tuan, agaknya tidak ada kesempatan, agaknya tidak ada peluang. Ayah dan ibunya juga tidak dapat menggunakan peluang. Tidak ada cara nak menggunakan peluang untuk mendidik anaknya. 7 orang anaknya. Termasuk daripada 7 orang tu 4 orang perempuan, 3 orang lelaki-lelaki. Tak dapat dididikkan. Di tempatnya pun tak ada. Masjid pun tak ada program. Surau tak ada program. Ustaz pun tak berapa nak ada di kawasan itu. Rumah dengan surau dengan masjid agak jauh. Sampai 2 km, 3 km begitu. Transport nak pergi pun tak ada, tuan-tuan dan puan. Masyarakat yang lain pun macam itu juga, tuan-tuan dan puan. Tak ada pergi masjid, tak ada pergi surau, tak ada kelas-kelas, tak ada pengajian-pengajian, tak ada pengajian untuk perempuan saja, tak ada pengajian untuk perempuan muda saja, tak ada pengajian-pengajian untuk berjumpa dengan orang-orang yang hebat-hebat, yang boleh memberikan sikit nikmat nasihat dari segi keisterian, kesuamian, rumah tangga, daripada sudut pandangan Islam. Mungkin tempat-tempat itu tidak ada, kawasan-kawasan itu tidak ada, taman-taman itu tidak ada, kampung-kampung itu tidak ada keperluan-keperluan yang seperti ini atau fasilitis-fasilitis kemudahan-kemudahan seperti ini. Jadi bila dia kahwin dengan kita umur 23 tahun, dia kahwin bawa dirinya sahaja. Dia kahwin bawa badannya sahaja. Dia kahwin bawa tubuh badannya sahaja. Sedangkan, tuan-tuan, kebolehan mental, intelektual, ilmu, terutamanya ilmu yang dipanggil ilmu naqli. Ilmu naqli ni, tuan-tuan, para penonton yang saya muliakan sekalian, ilmu naqli ialah ilmu agama. Ilmu nak membesarkan Allah, ilmu nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu nak sembahyang, ilmu nak berpuasa, ilmu nak mengurus suami, ilmu nak mengurus anak-anak. Itu dipanggil ilmu naqli. Ada kaitannya langsung dengan Al-Quran, ada kaitannya langsung dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kaitan langsung dengan asar kata-kata sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu naqli. Satu lagi ilmu aqli. Ilmu mengurus rumah, ilmu mengemas rumah, ilmu mendidik anak, ilmu bagi makan anak, ilmu menyuci anak. Ilmu mengurus bayi yang baru lahir sekitar dalam 100 hari yang pertama, macam mana nak diurus, makannya macam mana, mandian-mandiannya macam mana, macam mana nak disuapkan makanan, macam mana penyusuannya, bila susu ibu yang nak dibagi, bila susu tambahan yang nak dibagi, berapa jam sekali nak dia menyusu, kalau menyusu kena burp, kalau tak burp apa jadi. Itu namanya ilmu aqli. Ilmu aqli, ilmu untuk kita dapat hidup selesa dalam dunia. Kita, tuan-tuan, menikmati alam semula jadi kita dengan ilmu. Isteri yang berilmu, tuan-tuan, kita hendak. Mak yang berilmu, kita hendak. Ibu yang berilmu, kita hendak. Isteri yang berilmu, mesti kita hendak. Jadi, bila kita kahwin, suami kita kena memikirkan, kena bagi ilmu ini. Itu tadi, mula-mula fizikal. Yang kedua, intellectual, mental, intellectual, ilmu tadi, ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan, ialah emotional. Kita kena beri, tuan-tuan, para penonton yang rahmati sekalian. Dari segi emotional ini penting sangat.
Perempuan, tuan-tuan, dia punya perasaannya di hatinya, perasaannya di jiwanya. Orang laki-laki agaknya di kepalanya. Perempuan lebih di hati. Perempuan ni manusia hati. Perempuan ni manusia jiwa. Perempuan ni manusia halus. Perempuan ni manusia yang tak boleh tersentuh sedikit jiwa halusnya. Jiwa halusnya perlu dibelai. Jiwa halusnya perlu dirayu. Jiwa halusnya perlu dipupuk. Jiwa halusnya perlu diperkembangkan. Jiwa halusnya perlu, tuan-tuan, ditanam, dipupuk, dibaja, berbuah, berbunga. Itu jiwa dalam, jiwa halus seorang wanita. Terutama yang wanita yang namanya isteri yang kita bincangkan. Kita tak mahu nanti, tuan-tuan dan puan, kita isteri dilayan seperti pembantu rumah. Kita tak mahu ada elemen isteri dilayan seperti orang gaji. Ada elemen, ada unsur-unsur isteri dilayan seperti pembantu rumah. Tak sepatutnya, sama sekali tak sepatutnya. Pembantu rumah dengan isteri lain, statusnya lain, tanggungjawabnya lain, susunan keutamaannya lain, kasih sayangnya lain, perhatiannya lain. Orang gaji dengan orang gaji, pembantu rumah, cara pembantu rumah. Isteri, cara isteri. Kita tak boleh samakan isteri dengan pembantu rumah. Tak boleh samakan pembantu rumah dengan isteri kita. Kalau kita nak samakan, tuan-tuan, kita nak samakan fizikalnya pun tak boleh. Kita nak samakan intelektualnya pun tak boleh. Kita nak samakan layanan emosionalnya pun tak boleh. Kerana berbeza, tuan-tuan. Isteri adalah kawan rapat kita, kawan yang paling akrab dengan kita, kawan yang paling berada di sebelah kita, tuan-tuan. Pada bila-bila masa pun, isteri di sebelah kita, isteri di sebelah kita, isteri di sebelah kita. Sampai hari akhir dalam hidup kita ini pun, janji kita dengan isteri, janji isteri dengan kita ialah nak sehidup semati. Bukan dengan orang gaji kita nak hidup semati. Bukan dengan pembantu rumah, tuan-tuan, nak hidup semati, sehidup semati. Tapi dengan isteri tersayang, dengan suami tercinta, yang kita nak hidup sehidup semati dengan mereka. Yang keempat, tadi, tuan-tuan, physical, intellectual, mental, emotional, dan yang keempat ialah spiritual. Saudara-saudara, hubungan suami isteri ini lebih kepada hubungan spiritual. Jangan layan isteri seperti orang gaji. Jangan layan isteri seperti pembantu rumah. Jangan layan isteri seperti, tuan-tuan, warga kelas 2 dalam rumah kita. Jangan. Isteri warga kelas pertama dan utama. Dalam utama dan kelas pertama. Anak-anak pun kelas pertama dan kelas utama. Bagi isteri pula melayan suaminya, suamiku kelas pertama dan kelas utama. Seluruhnya kelasnya kelas yang paling atas. Layanannya layanan paling atas. Senyumnya senyum yang paling atas. Gurau sendanya gurau senda yang paling atas. Sentuhannya sentuhan yang paling atas. Kasih sayang ditumpahkan kasih sayang yang paling atas. Rindunya rindu yang paling atas. Tuan-tuan dan puan, sayangnya sayang yang paling atas. Kasihnya kasihnya yang paling atas. Cintanya cinta yang paling atas. Selain daripada ibu. Orang laki-laki, tuan-tuan, selain daripada Allah, Rasul dan ibu. Orang perempuan, Allah, Rasul, nombor 3 ialah suaminya. Kasih Allah nombor 1, kasih Rasul nombor 2, bagi orang wanita, bagi isteri, kasih sayang nombor 3 ialah suaminya. Bagi saya, tuan-tuan dan puan, Allah adalah kasih sayang nombor 1. Nabi adalah kasih sayang nombor 2. Nombor 3 ialah ibu dan ayah saya. Dia lain sikit antara laki-laki dengan perempuan yang nombor 3 itu. Isteri, nombor 3, kasih sayangnya tertumpah kepada suami. Bagi saya, nombor 3 itu ialah kasih sayang saya selepas Allah dan Rasulnya ialah ibu dan ayah saya. Kalau kita jelas, kalau ini kita jelas, tuan-tuan, kalau ini kita jelas, mana nak timbul, tuan-tuan, ya? Mana nak timbul soal kita tidak memberikan, kata orang, tuan-tuan, ya, layanan yang istimewa. Tuan-tuan, ya, saya nak sebut satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami yang mengenai isteri, ini kata-kata ulama besar, bukan hadis, kata-kata daripada ulama besar yang penulis yang besar, tuan-tuan dan puan. Apa dia kata? Suami yang menganiaya isteri dan tidak menyukainya, seperti tidak memberikan giliran bermalam, nafkah, atau mengkasarinya dengan perkataan atau perbuatan, isteri hendaklah menasihatati suami dan mengingatkan tanggungjawabnya. Kalau dia tak mampu nak menasihatkan, panggil pihak-pihak yang berkenaan, yang berkaitan dengan penyelesaian masalah keluarga, yang membantu untuk, tuan-tuan, menghubungkan silaturahim, kasih sayang antara suami dengan isteri. Kita kena dapat bantuan jabatan-jabatan daripada jabatan agama. Kena dapat bantuan daripada bahagian perkahwinan, bahagian keluarga jabatan agama. Kena dapatkan, tuan-tuan, bantuan daripada kaunselor-kaunselor
pakar runding yang ada di Jabatan Agama di mana-mana di Malaysia ini. Jabatan agama pun wilayahnya ke Selangor ke Perak ke Johor ke di mana-mana Sabah dan Sarawak. Kita ada tuan-tuan jabatan agama. Di jabatan agama itu ada bahagian keluarga, ada bahagian perkahwinan, ada bahagian suami isteri, ada bahagian anak-anak dan mak bapak yang diselesaikan, yang dirongkaikan melalui satu bahagian satu unit namanya unit keluarga. Jadi kita dapatkan pandangan. Kalau misalnya itu tak dapat tuan-tuan, rasanya yakin saya di tempat-tempat kediaman kita, di taman-taman kita dan di mana-mana juga tuan-tuan, dan di mana-mana juga adalah ustaz-ustaz, adalah ustazah-ustazah. Kebetulan pula ustaz dan ustazah itu memang selalu pergi bersyarah di masjid, bersyarah di surau, bersyarah di madrasah, mengadakan kelas-kelas dan sebagainya, menyentuh persoalan kasih sayang, mawaddah warahmah, kasih sayang dan belas kasihan suami isteri dan anak-anak dalam satu keluarga yang diberikan oleh ustazah itu, sama ada di masjid, sama ada di surau. Tentang temui ustazah-ustazah ini, temui ustaz-ustaz ini, temui imam-imam ini, temui bilal-bilal ini, temui ahli-ahli agama ini, supaya kita dapat pandangan agama mengenai apa juga masalah. Seperti tadi masalah suami melayan isteri seperti orang gaji. Suami melayan isteri seperti pembantu rumah. Suami melayan isteri dengan layanan yang tidak selayaknya. Suami melayan isteri sebagai manusia second class dalam rumahnya. Suami melayan isteri macam warga second class dalam rumahnya. Ini tuan-tuan puan dia. Dan tidak sepatutnya ini berlaku. Sama sekali tidak sepatutnya ini berlaku. Sama sekali tidak sepatutnya dia berlaku, tuan-tuan. Kalau tidak, macam mana kita awal-awal mendirikan rumah tangga? Kalau tidak ada persediaan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, tuan-tuan, selepas ini, selepas kita rehat sebentar ni, kita rehat sebentar, tuan-tuan, untuk tuan-tuan mendengar sedikit cetusan daripada Yayasan Sabha. Apa yang nak disampaikan tuan-tuan. Sebelum itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, mulai pagi ini kita jalan seperti biasa. 2 hari yang lepas tuan-tuan, 2 hari yang lepas, hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan yang lepas, saya berada di Kuantan. Ada 4 program tuan-tuan. Yang program-program itu saya samakan sebenarnya dengan program yang waktu pagi dan program waktu malam. Contoh, hari Jumaat, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan guru-guru di Sekolah Rendah Setia Budi milik Universiti Islam Antarabangsa. Hanya berjumpa dengan guru-guru, alhamdulillah bagus. Pertemuan sekitar dalam 2 jam itu, tuan-tuan dan puan, sudah melahirkan satu pandangan, satu pendapat. Saya timbulkan, tuan-tuan, beberapa isu yang berkaitan dengan macam mana kita nak jadi guru yang terbaik, apa dia guru yang terbaik, siapa dia guru yang terbaik, halangan-halangan menjadi guru yang terbaik. Macam mana keterbaikan dari segi fizikal, macam mana keterbaikan dari segi mental, macam mana keterbaikan dari segi intelektual, macam mana keterbaikan dari segi emosional, dan macam mana keterbaikan guru-guru, pendidik-pendidik di sekolah Seri Budi, sekolah rendah itu, supaya spiritualnya pun sentiasa ditingkatkan untuk digabungkan dengan 3 lagi unsur tadi, menjadikan dia guru yang komplit, insyaAllah. Komplit dalam pengertian kita, bukan lengkap, bukan perfect. There is no perfection. No one is perfect. No one is perfect, including the one who is currently now, tuan-tuan bercakap ini, I am not in any way perfect. Saya tak perfect. Saya perlu dinasihati, saya perlu didekati, saya perlu diberikan bahan-bahan untuk menambah lagi ilmu saya, menambah lagi keyakinan saya, menambah lagi komitmen saya kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada isteri saya, kepada anak saya. Tetapi yang pentingnya komitmen saya membangunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Precisely, para penonton, that is the thing I am currently involving in. Itulah perkara yang saya sedang perjuangkan sekarang ini. Tuan-tuan, kita, jadi itu hari Jumaat. Hari Jumaat malam, tuan-tuan, saya berada di Polisas.
Politeknik Sultan Ahmad Shah di Kuantan, berjumpa dengan pensyarah-pensyarah dan siswa-siswi insya-Allah. Cerita mengenai mampukah aku menonjolkan diri aku? Siapakah aku? Apa potensi yang ada pada diri aku? Macam mana caranya nak merebut peluang untuk aku membangunkan potensi diri aku? Itu untuk pensyarah-pensyarah dan juga siswa-siswi di Politeknik Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Jadi malam tu tuan-tuan, malam tu kita bermula sekitar 8.45 pukul 9. Jadi saya tidak adakan program yang 9 suku. Hari Jumaat malam Sabtu tu tak ada. Itulah di programnya. Okey. Pagi pula subuh tuan-tuan, subuh saya berada di Masjid Jami' Basrah. Masjid Jami' Basrah tuan-tuan bagus, masjidnya besar, dekat dengan pantai, dengar desadan ombak tuan-tuan dan puan, kehadirannya sangat baik. Subuh begitu alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Itu pun adalah mewakili titisan embun pagi yang kita bersiaran pukul 7, tapi oleh kerana dibuat selepas subuh, hari itu awal sikit 6.40 saya sudah ke udara, 6.40 dan ke udara. Dan malamnya tuan-tuan, malamnya kuliah maghrib saya berada di Masjid Sungai Isap, namanya Masjid Mufti, dipanggil juga Masjid Mufti tuan-tuan. Alhamdulillah, kami baik, sambutannya baik, kehadirannya baik, tuan-tuan dan puan, pengurusinya bagus, Dr. Syarudin, Dr. Syarifuddin, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, kita nampaknya baguslah. Pentadbirannya, macam mana masjid ditakbir, macam mana sambutannya, walaupun ada penurunan sikit waktu Covid. Kalau tidak ada 300, 400 orang, 400, 500 orang tuan-tuan, hari-hari mereka meraihkan, mereka memakmurkan masjid yang dinamakan Masjid Sungai Hisap. Jadi malam itu tuan-tuan, kuliah maghrib itu bersamaanlah dengan kuliah yang biasanya ataupun program yang dipanggil Salam Husnul Khatimah pukul 9 suku tu kita tiadakan sebab kita masukkan program di masjid kuliah maghrib pada malam itu. Jadi hari ini tuan-tuan, hari ini kita balik kepada jadual asal. Maknanya pagi macam ini, malam ini 9.15 ada program Salam Husnul Khatimah. Pagi ini pukul 7 tadi kita bermula, programnya ialah titisan embun pagi. Besok jangan lupa tuan-tuan, pagi pukul 7 macam biasa. Para penonton yang hormati sekalian, di mana juga anda berada, anda sudah pergi tempat kerja sekarang ni, anda sedang melayari tuan-tuan program ini dengan handphone, dengan smartphone, bersama dengan suami di sebelah, isteri di sebelah, tuan-tuan yang di pejabat tuan-tuan, sebelum dapat kita memulakan, tuan-tuan boleh tengok program ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ilmu kita bertambah, keyakinan kita bertambah untuk kita hidup suami isteri, ibu ayah bersama dengan anak-anak, anak-anak bersama dengan ibu ayah dalam suasana mawaddah wa rahmah, dalam suasana berkasih, bersayang, bercinta, bermesra, dalam keadaan tuan-tuan kita diberkati dengan rahmah, dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita dengar sebentar, kita ikuti sebentar pesanan daripada Yayasan Sabah. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan, bacakan buku ini, insya-Allah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat duduk untuk mendengar sedikit celoteh pagi
isteri dilayan seperti pembantu rumah, isteri dilayan seperti orang gaji, isteri dilayan seperti warga kelas 2, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, biar saya bacakan sepotong lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, tuan-tuan dan puan, aku menemui, sahabat menyebutkan, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Apakah pandanganmu Rasulullah SAW? Ini seorang sahabat bertemu dengan Nabi, tuan-tuan, tanya kepada Nabi. Aku menemui Rasulullah dan bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Apa pandangan kau tentang kumpulan sahabat yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala hari itu, bila mereka berhimpun, mereka berkumpul, tuan-tuan, menanya tentang keistrian dan kesuamian kepada Rasulullah. Tuan-tuan, para sahabat ni kalau tuan-tuan tengok, banyak selepas sembahyang mereka berkumpul, sebelum sembahyang mereka berkumpul, membincangkan hal-hal mengenai Islam, hal-hal mengenai penghayatan Islam, hal-hal mengenai untuk memertabatkan Islam, hal-hal mengenai meletakkan Islam ke mercunya, hal-hal mengenai perjuangan, hal-hal mengenai jihad. Tak ada satu pun dalam hadis yang menunjukkan para sahabat bila berhimpun, para sahabat bila berkumpul, ada Nabi atau tidak ada Nabi di dalam perhimpunan itu, yang mereka cerita benda-benda yang lara. Benda-benda yang lara ialah benda-benda yang tidak ada kaitan langsung dengan perjuangan Islam. Apa pun yang duduk dalam majlis-majlis yang tak sebut Allah, duduk dalam majlis-majlis yang tak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majlis-majlis yang tak sebut agama, duduk dalam majlis-majlis yang tak sebut fardu ain dan fardu kifayah, duduk dalam majlis yang tak sebut tentang perjuangan, tentang jihad, majlis itu lara. Allah tak suka lara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah tak suka orang yang lara ni, lupa Allah. Lara, cerita yang bukan-bukan. Lara, cerita yang tak ada kaitan dengan Allah. Lara, sia-sia. Bahasa lara ni ialah terjemahannya sia-sia. Majlis sia-sia, duduk sia-sia, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, fikir sia-sia. Jangan. Saya nak nasihatkan diri saya, nak panjangkan nasihat ini kepada suami-suami, kepada isteri-isteri, kepada bapa-bapa, kepada mak-mak, kepada para penonton seluruhnya. Jangan libatkan diri dengan yang lara-lara ini. Allah tak suka, Nabi tak redha dengan kita melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan dengan yang lara seperti ini. InsyaAllah. Saudara, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Sahabat-sahabat ini tanya kepada Nabi, apa pandangan kau, wahai Nabi, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, tentang isteri-isteri kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Rasulullah menjawab. Apa yang Rasulullah jawab? At'imuhunna mimma ta'kulun, waksuhunna mimma taktasuna, wala tadribuhunna, wala tuqabbihuhunna. Apa Nabi kata? Rasulullah SAW menjawab, berilah mereka makan. Beri isteri kita makan. Makan yang macam mana? Beri isteri kita makanan yang terbaik, sebab dia insan yang terbaik, menghormati kita cara yang terbaik, memberikan anak kepada kita, mendidik anak kita yang terbaik, mengurus rumah yang terbaik, maka makanannya pun, makanan zahir dan batinnya pun berikanlah yang terbaik. Itu satu. Apa lagi? Sama seperti yang kamu makan. Beri makan sama yang seperti kamu makan. Kalau makan di kedai, tuan-tuan, isteri kita bawa balik sikit, bawa balik untuk isteri makan di rumah. Kalau tidak pun ajak isteri bersama-sama hujung minggu ke, awal minggu ke, pertengahan minggu ke, ajak isteri bersama-sama dengan anak-anak pergi makan-makan. Alhamdulillah. Keluarga tuan-tuan, keluarga saya pun menjadikan tuan-tuan, ada saja hari lahir dan sebagainya, kita doa dalam hati, kita doa bersama-sama, sambil kita makan bersama-sama, doa-mendoa di antara kita. Dengan kita menjamah makanan, sebagai mengingati makanan itu, insya-Allah, makanan fizikal pun makan, makanan zahir pun makan, makanan hati pun makan, makanan jiwa pun makanan, makanan intelek pun makanan, makanan akal pun makanan. Jadi, sambutan hari jadi sedemikian itu nampaknya, tuan-tuan, lebih bermakna daripada sambutan-sambutan yang lain yang kita buat. InsyaAllah. Apa lagi? Berilah mereka pakaian. Rasulullah kata bila ditanyakan, apa yang kami patut buat kepada isteri-isteri kami ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, berilah mereka pakaian. Tuan-tuan, dalam hal ini, sebagai menghormati isteri kita, berilah pakaian yang selayaknya.
Nak pergi majlis-majlis, biarlah pakai selayan. Bukan nak nunjuk, nak membanggakan diri dengan suami sayang. Baju yang cantik itu kerana sayang suami. Baju yang cantik nak tunjuk kepada suami. Baju yang cantik itu supaya dilihat oleh suami. Baju yang cantik itu dapat dinikmati oleh suami. Nikmat arti apa dia cantik? Apa pakaian yang cantik? Pakaian yang menutup tubuh badan kita, menutup aurat kita yang begitu cantik, tuan-tuan. Pakaiannya menutup aurat, fashionnya menutup aurat, tidak menampakkan tubuh badan, tidak terlalu ketat, tidak mendapatkan jalur badan dan sebagainya, tidak jarang pakaian itu. Itulah pakaian yang cantik. Yang suami-suami kena belikan, kena sediakan pakaian sedemikian kepada isteri tersayang, isteri tercinta, isteri yang kita kasih. Tuan-tuan dan puan, bukan isteri dilayan seperti pembantu rumah, bukan isteri yang dilayan seperti orang gaji. Jangan. Apa lagi? Sama seperti, berilah mereka pakaian sama seperti yang kau pakai, dan hujungnya, dan tuan-tuan, wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Apa dia? Dan janganlah pukul serta hina mereka. Jangan pukul, jangan hina mereka. Pertama, tuan-tuan, don't get into something physical. No. No abusive, no abuse. Please, no abuse. Jangan pukul dalam keadaan apa pun. Jangan pukul. Saya dah kahwin lebih 40 tahun, tuan-tuan. Agaknya tangan ni lah belum pernah naik ke muka isteri. Belum pernah pegang satu benda untuk dipukulkan kepada isteri. Tak ada lah. InsyaAllah 40 tahun lebih, tuan-tuan. 40 tahun lebih. Lebih 40 tahun. Saya kahwin umur 25 tahun, tuan-tuan. Sekarang dah umur 72, masuk 73 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah berapa tahun dah saya kahwin. Tapi tangan ini, tangan kanan, tangan kiri ini belum pernah diletakkan di tubuh isteri sebagai tanda kekerasan kepada dia. Tanda tidak hormati dia, tanda tidak sayang dia, tanda tidak kasih dia, mengkasari dia, abuse dia menggunakan tangan ini. Tidak. Dan saya pun cuba, bahasa-bahasa saya, cuba. Perkataan bodoh tak pernah keluar daripada mulut saya untuk isteri, tak pernah. Untuk orang lain pun tak pernah. Perkataan bahlul tak pernah keluar. Perkataan tak guna, perempuan tak guna, tak pernah keluar. Tak pernah tak ada ingatan, minta maaf tuan-tuan. Ini saya, tak pernah ada ingatan nak keluar pun daripada pemikiran kita, dibancuh dalam organ-organ pengucapan dan dikeluarkan melalui lidah kita. Tak ada tuan-tuan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang disebutkan. Dan apa yang disebutkan lagi tadi, sama seperti yang kau, dan janganlah pukul. Jangan pukul. Yang kedua, tuan-tuan, dia kata, jangan hina mereka. Jangan hina mereka. Engkau tak kahwin dengan aku, engkau jadi apa? Engkau jadi apa? Engkau kalau tak kahwin dengan aku, engkau duduk kat kampung, terperesok kat kampung tu. Oh, jangan. Jangan, tuan-tuan. Engkau siapa? Engkau anak siapa? Jangan. Ayah engkau tu nelayan. Makan pagi, petang, makan petang. Kau tengok rumah kau sekarang. Kau tengok apa yang aku sediakan kepada engkau sekarang. Kau bandingkan rumah yang kau tinggal sekarang dengan rumah yang kau dulu tinggal, kau lahir dan tinggal membesar di rumah itu. Bayangkan. Jangan. Jangan. Engkau tak reti jangan buat. Jangan. Apa yang dia tak reti? Dia lahirkan anak. Bayang tuan-tuan. Ilmu melahirkan anak, ilmu menahan sakit. Tuan cuba bayangkan. Ilmu mendidik anak. Anak umur seminggu, anak umur sebulan, menangis siang malam pagi petang. Demam pula tuan-tuan. Dia tak tidur, 3 hari dia demam. Mak 3 hari tak tidur. Bapa mendengkur di sebelah, tuan-tuan dan puan. Macam mana tuan-tuan? Kita jadikan dia pula seperti orang gaji, seperti pembantu rumah. Macam mana? Macam mana? Ini isteri kita. Kepada siapa yang tak merasakan isteri dia bijak, Allah tuan-tuan, mungkin dia tak bijak matematik, mungkin tak bijak sains, mungkin tak bijak mengurus rumah keseluruhannya, tapi bijak mengandung, bijak melahirkan, bijak melayan anak di dalam perut. Bijak dia tuan-tuan, kalau anak bergerak-gerak dalam perut itu tuan-tuan, macam mana cara nak meredakannya, bijak dia tuan-tuan. Bijak dia bercakap, bijak dia membisikkan, bijak dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebijakan saya itu tak ada pada suami, tak ada pada laki-laki macam saya.
masa melahirkan. Bijak. Nurse kata tegan. Oh, dia memerlukan tuan-tuan satu sains, satu art, satu seni untuk melahirkan anak. Isteri yang boleh buat, kita tak boleh buat. Dan kita secara fitrah semula jadi pun memang tak boleh buat. Isteri yang boleh buat. Bijak mengelolakan bayi yang baru lahir. Bijak dia. Bijak dia menyusukannya. Bijak dia mengalih daripada susu sebelah kiri kepada susu sebelah kanan, kanan kepada kiri dan sebagainya. Bijak dia menepuk-nepuk. Bijak dia, tuan-tuan dan puan, melegakan. Bijak dia memberikan sesuatu confident kepada bayi yang umurnya 2 minggu, yang umurnya 2 bulan tu. Bijak dia, tuan-tuan, mengusap-ngusap kepalanya. Bijak dia menciumnya. Bijak. Satu kebijakan yang tidak ada, kebijaksanaan yang tidak ada pada suami. Yang ini kita kehormati. Kita kena muliakan dia. Letakkan dia satu tempat yang kita tidak menghina dia. Tuan-tuan dan puan, disebut tadi, jangan pukul serta jangan hina mereka. Jangan pukul serta jangan hina mereka. Wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna. Apa dia? Jangan pukul, jangan hina mereka. Jangan pukul, jangan hina mereka. Para penonton yang berkata, ini Nabi kata, Nabi bercakap, Nabi bersabda, adalah hasil daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. All tuan-tuan related to the revelation daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang berkata sekalian, ya, jangan hina dia. Keparat kata, perempuan keparat dengan mata bulat macam itu tuan-tuan, telinganya sudah merah, perempuan keparat. Jangan, no. Tolong tuan-tuan, tolong. Saya minta tolong sangat. Sayangi isteri, kasih isteri, hormati isteri. Berilah penghargaan kepadanya, berilah penghormatan kepadanya. Berilah kasih sayang kepadanya, berilah kecintaan kepadanya. Jangan jadikan dia orang gaji. Jangan jadikan dia orang suruhan. Jangan jadikan dia pembantu rumah. They are not in any way near to pembantu rumah. They are not in any way near to orang gaji. They are not in any way, tuan-tuan, physically, spiritually, mentally, emotionally, physically near to orang gaji. They are not. Dia orang special species. Dia orang adalah special, makhluk yang special. Sebab itu dalam Al-Quran disebut surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah perempuan, surah wanita. Tak ada surah laki-laki, surah Ar-Rijal, tak ada dalam Quran. Yang ada ialah surah An-Nisa, surah wanita, surah perempuan. Chapter on women dalam Al-Quran dipanggil Suratun Nisa, surah An-Nisa. Tuan-tuan dan puan yang diberkati sekalian, saya ingin mengakhirkannya begini. Pertama, tuan-tuan, isteri kita ialah butiran-butiran permata nilam, permata intan yang ada dalam rumah kita. Isteri kita ialah tempat kemuncak kasih sayang yang dicurahkan untuk anak-anak dan anak-anak menerima kasih sayang itu. 2. Isteri kita ialah rakan sejawat kita. Bukan saja rakan sejawat perniagaan, bukan. Rakan sejawat perniagaan tak kekal. Tuan-tuan, habis ditutup perniagaan, habislah rakan itu. Habis jawatan itu, habislah tuan-tuan. Didissolvekan tuan-tuan dengan syarikat itu, maka seluruhnya dissolution. Kita jawatan pun dah tak ada lagi dah. Tapi tuan-tuan, isteri kita ialah rakan sejawat dunia dan akhirat. Rakan sejawat dunia dan akhirat. Yang keempat, tuan-tuan, oleh kerana rakan sejawat dunia dan akhirat, isteri ada tanggungjawab. Nantilah bila-bila kita bincang. Isteri ada satu set. Our wives have got a certain set of responsibility. And the husband also, me as husband, I have got a certain set of responsibility. Both. Some responsibilities are quite equal. Tuan-tuan, supplementary di antara satu dengan lain. Complementary di antara satu dengan lain. Some are quite different. Saya cari nafkah, isteri urus rumah. Itu lain. Lain, tuan-tuan, lain. Tapi come to taking care of children, sama. Ada portion suami, ada portion isteri. Kerja di dapur pun sama. Rasulullah buat.
menguli roti Rasulullah buat, membakar roti Rasulullah buat, urus rumah dapurnya Rasulullah buat, ambil kayu api Rasulullah buat, nyalakan kayu api Rasulullah buat, buatkan masakan-masakan Rasulullah buat, menjerang air Rasulullah buat. Tak, apa lagi Rasulullah buat? Menyayangi isterinya Rasulullah buat, menyayangi Aisyah, menyayangi Khadijah dan isteri-isteri yang lain, menyayangi anaknya Fatimah, semuanya, menyayangi sahabat-sahabatnya, menyayangi rakan-rakan sejawat dan perjuangannya, semuanya Rasulullah buat. Yang kelima tuan-tuan dan puan, pagi ini insya-Allah yang kita hendak supaya insya-Allah kita berhenti. Kalau kita ada lakukan perbuatan-perbuatan yang namanya abuse, kita menyalahgunakan kuasa sebagai suami, menyalahgunakan kuasa sebagai ayah untuk anak-anak, menyalahgunakan kuasa sebagai suami kepada isteri kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun tuan-tuan. Pagi ni kita mohon ampun kepada Allah. Wahai Allah, aku telah terlanjur, wahai Allah. Wahai Allah, perkataan-perkataan aku telah melukakan hati isteri aku. Wahai Allah, aku hina isteri aku depan mak dia, dengan ayah dia, depan ayah dia. Wahai Allah, aku hina isteri aku dengan rakan-rakan sejawatnya, dengan rakan-rakan setaman, sekampung dengannya. Wahai Allah, aku hina diri isteri aku depan-depan majlis. Dalam majlis aku hina isteri aku, wahai Allah. Minta tuan-tuan, supaya Allah memberikan kita taufik dan hidayah, dan itu tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Para penonton dan sekalian, cukup setakat itu apa yang saya nak sebutkan, 2-3 perkara. Pertama, seluruhnya ini tuan-tuan, seluruhnya ini termasuk anak-anak remaja macam mana nak didik, anak-anak yang mula nak jadi remaja macam mana nak didik, anak jadi dewasa macam mana nak didik, anak dewasa macam mana nak didik, suami macam mana nak didik, isteri macam mana nak didik, apa kaunseling dalam rumah, macam mana metod-metod kaunseling dalam rumah, macam mana nak melahirkan kasih sayang dalam rumah, macam mana nak kembalikan kasih sayang hilang dalam rumah tangga kita. Programnya tuan-tuan insya-Allah berlaku secara regular. Mungkin every month, mungkin every 2 months kita akan buat, tapi program permulaannya pada 3 hari bulan Oktober. 3 Oktober tahun 2020, hari Sabtu, mula pukul 9 sampai 12.30. Pukul 9 sampai 12.30 hari Sabtu. Tuan-tuan, lagi 2 minggu lagi. Hari Sabtu 2 minggu lagi. Tuan-tuan, nama programnya Wacana Qurrata Ayun. Wacana itu perbincangan, wacana itu simposium, wacana itu bengkel, wacana itu seminar. Qurrata Ayun, menyejukkan mata. Seminar menyejukkan mata. Macam mana anak menyejukkan mata, macam mana isteri menyejukkan mata, macam mana suami menyejukkan mata. Menyejukkan mata, alat penyejuknya, air conditionernya, kipasnya ialah iman, taqwa, ihsan, salat. Tuan-tuan, solat, ilmu, ke masjid, jumpa ustaz, tahajud waktu malam, sembahyang taubat waktu malam, sembahyang hajat waktu malam, tuan-tuan, sembahyang witir waktu malam. Inilah tuan-tuan yang saya nak berikan kepada para penonton yang akan bersama-sama kita dalam program itu. Nama dia 3 bulan Oktober, hari Sabtu, 9 pagi sampai 12 tengah hari. Tajuk besarnya ialah Wacana Qurrata Ayun. Tema hari itu, tema yang pertama, ini program yang pertama tuan-tuan, ini program yang pertama, akan disusul nanti. Saya hendak sampai 12 program meliputi keluarga, 12 program meliputi parenting, keibubapaan, 12 program meliputi hubungan suami isteri yang cantik, yang ideal, 12 program tuan-tuan meliputi anak-anak dengan mak-mak, macam mana nak jalin hubungan, anak yang kasar dengan mak, anak yang derhaka dengan mak, anak yang tak nak pergi sekolah, anak yang tuang tuition, anak yang terikat dengan gadget-gadget, terikat dengan handphone, terikat dengan smartphone, terikat dengan berbagai-bagai video games, daripada pagi, pukul 2 pagi tak tidur lagi tuan-tuan, pergi sekolah mengantuk, pergi sekolah tidur. Macam mana kita nak cari jalan penyelesaian untuk itu? Jadi, secara bersiri, siapa yang akan mengendalikannya? 2 orang yang akan mengendalikannya. Seorang tuan-tuan namanya Dr. Mazita Ahmad. Dr. Mazita Ahmad, pakar, ada PhD, ada kedoktoran falsafah, PhD dalam bidang kaunseling, PhD dalam bidang motivasi keluarga, PhD dalam bidang pembangunan keluarga, PhD dalam pembentukan keluarga, PhD dalam kasih sayang berkeluarga yang melibatkan suami isteri, ibu-ibu, anak-anak dengan mak bapak mereka dan sebagainya. Satu unit keluarga macam itu tuan-tuan seluruhnya dikaji, sudah PhD dalam bidang ini, Dr. Mazita Ahmad. Seorang lagi siapa tuan-tuan? Seorang lagi Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Saya nak bawa pengalaman saya. Saya tulis 43 buku tuan-tuan. Termasuk ini buku yang terakhir ni. Ini buku yang ketiga yang terakhir tuan-tuan. Ini buku yang ketiga yang terakhir. Tuan-tuan tengok buku ni. Ni. Kebetulan buku ni ada di tepi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di tepi ni. Ni.
Ini bukunya tuan-tuan ya. Ini bukunya yang saya tulis. 3 buku ni tuan-tuan, insya-Allah saya akan ambil intipati daripada buku ini secara bersiri nanti, bersiri. Buku yang pertama tuan-tuan ni dia. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ni tuan-tuan ni. Dan buku yang kedua, ini buku yang ke-42. Buku yang ke-42 tuan-tuan dan puan ni dia. Ni Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan buku ini tuan-tuan, dapatkan buku ini. Buku ini memberikan persediaan yang detail secara cookbook. Macam mana cara nak buat untuk kita mati dalam Husnul Khatimah. Persediaan untuk mati dalam Husnul Khatimah. Persediaan nak berjumpa dengan Allah. Persediaan nak berada di alam barzah. Persediaan nak menjawab soalan munkar dan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa imamuka. Ini kita nak jawab soalan-soalan ini. Inilah bukunya, namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dan buku ini baru 3 bulan tuan-tuan. Ini buku yang terakhir, baru 3 bulan saya tulis buku ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nama bukunya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ni buku ni tuan-tuan. Insya-Allah ini buku ni tuan-tuan kena baca. Puan-puan terutamanya kena baca. Orang muda kena baca, anak dara kena baca, baru kahwin kena baca, dah lama kahwin macam-macam, dah macam-macam tua macam saya ni pun kena baca, isteri saya kena baca, saya kena baca. Apa dia? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah tuan-tuan. Dapat intipati macam mana kita nak jadi. Bukan saja ahli syurga, bukan jadi bidadari. Isteri tuan-tuan ialah Ketua Bidadari Syurga. Yakinkan tuan-tuan, setiap isteri boleh jadi Ketua Bidadari Syurga. Baca buku ini tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian ini yang kita nak usahakan tuan-tuan ya. Ni kita nak usahakan. Ni. Apa dia tuan-tuan? Anjung Husnul Khatimah, kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berharga 12 juta ringgit yang akan dibangunkan secara amal jariah fi sabilillah. Bukan ada keuntungan. 1 sen pun bukan bertujuan untuk keuntungan. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah, berharga 12 juta ringgit. Yang akan mulai dibangunkan bulan 4 tahun hadapan, bulan 4. Bila Perkutipan mencecah 4 juta daripada 12 juta, kita akan bangunkan sekarang. Sekarang ni lebih kurang dengan orang sponsor, dengan pledging, dengan orang memberikan tuan-tuan dan puan sokongan mereka. Tuan-tuan telah memberikan sedikit tawaran-tawaran kepada kita. InsyaAllah bulan 4 nanti kita akan berjaya untuk memulakan pembinaannya. Sekarang ini sedang mengumpul dana. Dananya daripada 3 unsur. 3 unsur dananya tuan-tuan. Apa dia unsur dananya? Pertama wakaf, kedua zakat, ketiga infak, keempat sedekah, kelima fidyah, keenam amal jariah, ketujuh fi sabilillah. Tuan-tuan ni tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan marilah sama-sama kita bangunkannya. Inilah, tuan-tuan bangun, dermalah RM10, RM20, RM100, RM1000. Dan tuan-tuan boleh buat SI, standing instruction, pergi kepada bank, setiap 30 hari bulan, potonglah RM10, potonglah RM20 untuk dimasukkan ke dalam tabung Yayasan Kebajikan Sanmaha, tabung membina Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, inilah dia. Jadi insya-Allah dapat potongan cukai pendapatan. Yang bagi besar sikit tuan-tuan, 2 minggu yang lepas ada seorang insan menderma, 1 orang tuan-tuan, RM100,000, RM100,000 untuk menjayakan program ini. Dibuat secara amal jariah fi sabilillah. Tuan-tuan puan yang hormati sekalian, insya-Allah saya ulang balik tuan-tuan ya. Tadi, yang pertama tadi tuan-tuan saya ulang balik. Program 3 hari bulan Oktober, 9 pagi sampai 12.30 petang. Tajuk besarnya ialah Wacana Qurratu Ayun. Tema untuk hari itu, kita ada nanti siri yang akan kita bagi tahu kemudian tuan-tuan. Tema untuk siri yang pertama ini ialah pendidikan keibubapaan atau parenting. Titik 2, jangan menyesal kemudian. Pasal apa menyesal? Tak didik diri boleh menyesal. Tak didik suami boleh menyesal. Tak didik isteri boleh menyesal. Tak didik anak-anak boleh menyesal. Tak didik anak remaja boleh menyesal. Tak didik anak yang baru lahir boleh menyesal. Tak didik toddler boleh menyesal. Tak didik seluruh ahli keluarga boleh menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Para penonton yang hormati sekalian, ikuti. Jadi macam mana nak ikut?
Program ini tuan-tuan tak perlu datang ke Kuala Lumpur. Orang kita Kinabalu tak perlu datang ke Kuala Lumpur. Orang Brunei Bandar Seri Begawan di Brunei tak perlu datang ke Kuala Lumpur. Orang Singapura Gelangnya ke tuan-tuan ya, Woodlandnya ke, Bukit Timahnya ke, Bukit Batuk ke, Bukit apa ke dekat Singapura tu tuan-tuan dan puan ya, Jalan Ampas ke, Jalan Eunos ke, tak payah datang ke Kuala Lumpur. Kita buat cara online. Seminar ini atau wacana ini online. Online, tuan-tuan, live, online, live. Nanti, macam mana cara nak masuk? Tuan-tuan tengok yang dalam program ini, tuan-tuan tengok komen. Bawah tu ada komen. Tekan komen, tuan-tuan ada link nanti. Tekan link tu, tuan-tuan nampaklah caranya macam mana nak mendaftarkan untuk masuk. Mudah, sangat mudah tuan-tuan. Okey, program ini tidak ada yuran. Kita tak kenakan yuran. Yuran macam biasa tak ada. Yuran kehadiran, yuran pengenalian. Hanya kita nak tuan-tuan menderma. Tapi untuk memudahkannya, supaya ada keselesaian di antara kita, kita ada satu figure tuan-tuan. Nanti tolak dengan kos-kos mengendalikannya. Lebihan daripada itu, sebagian besar daripadanya, kita masukkan dalam akaun membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi maknanya, mengikuti program, mencari ilmu. Dalam ilmu yang dicari, ada amal, ada sumbangan amal, ada sumbangan untuk membuka pintu syurga, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah namanya. Apa namanya tuan-tuan? Wacana Qurrata Ayun. Apa temanya? Temanya ialah pendidikan keibubapaan atau parenting. Jangan menyesal kemudian. Jangan menyesal kemudian. Saya yang mengendalikannya bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Derma apa ni tuan-tuan ni? Daftar sekarang, daftar. Kalau tuan-tuan tak faham nak daftar, di bawah tuan-tuan tengok ada nombor telefon. Yang pertama 0136283985, 0136283985, Puan Suraya namanya. Yang bawah lagi tu nombor saya 0192130147, 0192130147. Jadi tuan-tuan yang tadi yang akhirnya saya harap ni, ini ialah program yang pertama dan program yang berikutnya akan menyusul supaya saya berhajat untuk menjadikan seluruhnya secara bersambung-sambung antara satu modul dengan satu modul, 12 modul semuanya. Modul yang pertama pada 3 hari bulan Oktober ni. Terbanglah, datang suami isteri, datang dengan anak-anak. Tolong like and share tuan-tuan, tolong like and share, bagi tahu kawan-kawan kita seramai-ramainya. Kawan di Perlis, kawan di Indonesia, kawan di selatan Thailand, kawan di Brunei, kawan di Singapura, bagi dia tahu supaya dia dapat mengikuti program ini secara online, live online. Tak perlu bergerak daripada rumah, tak boleh keluar daripada dapur, tak boleh keluar daripada rumah keluarga, tak boleh keluar daripada rumah tetamu, tak boleh keluar daripada bilik tidur kita, tuan-tuan, daripada rumah kita. Kita boleh mengikuti selama hampir 3 jam, lebih 3 jam. 9, 10, 11, 12, 12.5. 3 jam setengah kita akan berseminar, kita akan berwacana insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa buku. Buku jangan lupa tuan-tuan. Buku tuan-tuan jangan lupa ni. Saya sebutkan balik tuan-tuan buku ni. Sangat penting tuan-tuan buku ni. Dapatkan buku ni, tuan-tuan. Dapatkan buku ni, tuan-tuan, dapatkan buku ni. Yang kedua, jangan lupa berikan sumbangan untuk kita membantu penubuhan Anjung Husnul Khatimah ni. Ni. Kita bantulah tuan-tuan, kita bantulah Anjung Husnul Khatimah ni. Inilah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita untuk bertemu dengan Allah. So, tuan-tuan, orang-orang memberitahu yang Google, dia kata, kalau kita jalankan yang ini tuan-tuan, kita bangunkan satu-satunya di dunia, tak ada lagi di dunia. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia. Dan kita akan bangunkan bulan 4 tahun akan datang bila kita dapat mengumpulkan 4 juta ringgit daripada 12 juta ringgit itu. Dan tuan-tuan, jangan lupa juga kita punya tuan-tuan ada order tualang asli, madu asli, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nak cari madu yang asli, pening kepala. Inilah tuan-tuan, madu tualang ni kita dapat yang asli dan kita dimintakan untuk tuan-tuan dan puan bersama-sama untuk meraihkan madu ini, jualan-jualannya supaya sebahagian daripadanya pun insya-Allah adalah untuk amal saleh dan amal jariah tuan-tuan dan puan. Dapatkan madu-madu tersebut, madu tualang tuan-tuan, madu tualang. Cukup setakat itu, berjumpa kita lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, malam ni pukul 9 suku. Jangan lupa malam ni pukul 9 suku kita akan bertemu lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah dalam program biasa kita, iaitu tuan-tuan, apa programnya? Salam Husnul Khatimah. 9 suku malam ini program Salam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.